Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dah Ramadan ketiga, malam keempat, insyaAllah kita bersiaran lagi untuk saya berkongsi berkenaan dengan hati-hati menjaga hati untuk bahagian ketiga. Okey, semalam saya dah bercerita sikit berkenaan macam mana bila roh tu dah terbentuk pada 4 bulan pertama kan, mula 4 bulan pertama di mana bila roh dah masuk dalam janin tu kan, dah roh dah ada, so di mana kita pun dah bersyahadah, bersaksikan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Okey, masa tu kita dah tahu okey, macam inilah apabila penciptaan manusia terbentuk dengan sempurnanya, iaitu apabila roh telah masuk, ia akan memiliki dua sisi, iaitu jiwa kebaikan yang menghadirkan sifat kemuliaan, dan satu lagi yang akan membawakan perbuatan buruk dan kelakuan yang bertentangan dengan syariat. Okay, jiwa kebaikan yang dimasukkan itulah takwa. Seperti saya ceritakan, yang akan memberikan benda yang baik je, dan yang bertentangan takwa adalah fujur atau nafsu. Okay. Roh itu kan semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. That's why roh itu adalah takwa, dan tubuh yang terbentuk itu adalah nafsu. So, bila roh masuk ke dalam tubuh itu, okay, kalau kita tengok pada Al-Quran, surah Asy-Syams, ayat 7 hingga 10, ada menceritakan macam bagaimana bila roh dah masuk ke tubuh itu, dan sempurna penciptaan jiwa manusia, maka tertanamlah dirinya dalam jiwa dia, jiwa takwa dan jiwa nafsu. Jiwa takwa dan jiwa nafsunya. Once bila dah sempurna penciptaan jiwa manusia itu. So, maka sesudah tubuh itu sudah mulai bernafas, dan dalam diri kita ni ada dua sifat potensi, satu kebaikan dan satu lagi keburukan. Okey, kalau kita tengok di mana ada, sebab itulah kita kata why, kenapa benda dua, satu takwa, satu nafsu. Kita sini dapat tengok di mana ada jujur, memang ada peluang untuk kita berdusta. Begitu juga bila kita bersabar, ada peluang untuk marah. Dan bila kita tawaduk, ada peluang untuk menjadi sombong. Kita kena ingat, tak semudah untuk kita istiqamah selesai jujur. Sebab bila ada jujur, peluang untuk berdusta. Bila kita bersabar, ada peluang untuk kita marah. Dan bila kita tawaduk, ada peluang untuk kita sombong. Itu kita kena hati-hati. So, dalam Al-Quran sendiri kan, kalau ini saya dapat ilmu ni daripada Ustaz Adi Dayat. Sebelum ni saya pun tak pernah ambil tahu bahawasanya dalam Al-Quran itu sendiri, takwa ada disebut sebanyak 115 kali. Begitu juga dengan nafsu, fujur. Fujur juga, nafsu juga disebut dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Nampak tak balance? Berkenaan takwa about 115 kali, dan juga berkenaan nafsu ada diceritakan dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. So, ini menandakan seakan-akan ada peluang untuk melakukan kebaikan. Pada saat itu juga ada peluang untuk kita melakukan keburukan. Contoh terbaik macam inilah. So, contoh bila waktu maghrib, bila kita dengar azan maghrib, apa jadi? Oh, sifat takwa kita kata, oh, dah masuk waktu ni, kena solat ni. Dah masuk dah azan kan. So, nak kena solat. Tapi what happen? Selalunya kan, biasa dulu kan cerita kat TV3 lah, contoh kan TV kan, cerita drama pukul 7 tu best-best kan. Itulah datang sifat nafsu tu. Oh, tak apalah, nak habiskan drama ni. Habis pukul 8. Sempat lagi nak maghrib ni. Nampak tak? Macam mana kita datang takwa. Oh, azan. Nak pergi solat. Tapi tiba-tiba nafsu tu datang. Tengok dulu drama ni habis. Sempat lagi maghrib. Maghrib pukul 8 boleh lagi maghrib. Nampak tak? That's how kita nampak contoh terbaik. Kita tengok macam mana sifat takwa kita tu ada, pada masa yang sama sifat nafsu tu pun akan datang juga. Itu menunjukkan balance-nya kan. So, kita kata dalam kita nak nak jujur, peluang berdusta, nak sabar, peluang untuk marah, nak tawaduk, peluang untuk sombong, semua ni ada. Sebab tu jiwa kita ni sentiasa bergolak di antara takwa dan nafsu. Dikala takwa sedang nak naik, nafsu akan mula menguasai. Contoh tu lagi kan, baru nak bangun tidur, semalam dah set dah nak bangun tajuk ni pukul 4, tapi sifat takwa kita tak bangun.
nak wuduk, nak solat, tapi nafsu pula akan melengahkan dengan buat kita apa? Okey, capai handphone dulu dah, periksa WhatsApp dululah. Sampai WhatsApp tu tengok pula Facebook, tengok pula Instagram, dah lalai kat situ. Kita tengok, masa setengah jam, sejam dah berlalu. Nampak macam mana takwa mula ndak buat, ndak kita nak bangun, nak wuduk, nak solat, tapi nafsu tu mengganggu kita, melalaikan kita untuk kita buat benda yang lain dulu. So sesungguhnya nafsu ni cenderung ke arah keburukan. Ini dalam surah Yusuf ayat 53 ada yang nyatakan macam mana nafsu tu memang cenderung kepada keburukan. Dan perlu kita ingat bagaimana siapa yang berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta pada Allah untuk diberi peluang menggoda anak-anak Adam ni. Tak kira di belakang, di depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, semua supaya menjauhi dari ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengok surah An-Nisa ayat 119 hingga 120, syaitan itu telah meminta pada Allah untuk memanfaatkan diri, memanfaatkan satu dari dua sisi, iaitu sisi nafsu. Tadi takwa nafsu kan. Dia minta untuk dimanfaatkan satu dari dua sisi ni, iaitu sisi nafsu. Dengan janji syaitan, dia akan goda manusia melalui sifat nafsu ini, supaya inilah yang akan buatkan jiwa kita bergolak di antara nafsu dan takwa. Ini syaitan yang kerja ni. So, di pertemuan takwa dan nafsu inilah yang berkumpul, yang kita sebutkan kalbu. Pertemuan takwa dan nafsu ni. Bila disebutkan istilah kalbu ataupun istilah hati, ini yang masukkan adalah gambaran pertemuan antara takwa dan nafsu yang berikan pengaruh dia kepada diri kita. Jika takwa itu menguasai, kehidupan kita akan bahagia. Dan jika nafsu yang menguasai, secara langsung sifat takwa itu akan turun, kita akan stres, kita akan sengsara lah sebenarnya. Saya teringat baik-baik kata lirik Mata Hati yang Bonda Muhayya baru ni launchkan, Profesor Muhayya, yang dinyanyikan oleh Aizat Hamdan, lirik oleh Profesor Muhayya dan suaminya. Antara lirik dia chorus apa? Mata hati yang membahagiakan, mata nafsu yang mengecewakan. Nampak tak? Bila kita ikut nafsu, kita akan terkecewa. So, jika takwa itu menguasai kan hidup akan bahagia lah. Nafsu itu menguasai, memang kita akan kecewa. So, nafsu ini adalah penyakit yang mengotori sesuatu, dan ia adalah penyakit yang tak boleh kelihatan. Seperti kalau kita tengok, kita faham apa yang dinamakan penyakit. Sakit badan, kita dapat nampak, kita dapat lihat. Sakit mata, lagilah kita nampak mata termerah, apa semua kan. Tapi kalau penyakit hati ni, Allah, Masya Allah, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat ke-10, dalam ayat Alif Lam Mim ni kan, ada dinyatakan bagaimana penyakit hati tu. Dan hati tu hasad dan dengki tu kan. Tu part of penyakit hati tu ada tu. So, jadi kita perlu berhati-hati dengan hati ni, kerana adanya pertembungan di antara takwa dan nafsu dalam hati kita. So, maka hati ini perlu dijaga dan diuruskan sebaik-baiknya untuk kita mengelakkan kita dari mendapat penyakit hati. Apabila kita sebut berkenaan dengan menguruskan hati, ia adalah bagaimana kita nak menaikkan sifat takwa agar sifat nafsu yang menguasai dapat diturunkan. So, inilah maksudnya. Kita kena hati-hati dalam menjaga hati, dan dalam menguruskan hati ni, kita kena tahu macam mana kita nak naikkan sifat takwa tu agar sifat nafsu tu kita dapat turunkan. Kalau kita kena ingat cakap tadi, is balance. Dalam hati kita bila dilahirkan, kita ada dua sisi. Satu sifat takwa, satu sifat nafsu. Dan kena ingat, syaitan dah berjanji dan minta pada Allah untuk memanfaatkan sisi nafsu ni. That's why kita kena menguruskan hati kita ni, supaya sifat takwa itu lebih menguasai, dapat menurunkan sifat nafsu. InsyaAllah, esok saya akan sambung berkenaan dengan hati-hati, menjaga hati ni dengan lebih detail, macam mana kita nak bangun hubungan kita dengan Allah, macam kita nak menguruskan hati, apa kata penyakit hati, apa perlu buat. InsyaAllah kita akan belajar lebih. Saya akan berkongsi lebih macam mana nak bersihkan hati dan seterusnya, insyaAllah. Okey, semoga Ramadan kita ini diberkati, dan saya doakan semua kalian dikurniakan dalam itu kadarnya,
dan kita dapat pahala berganda insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.